Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Jaslina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah, ya Alimu ya Alim, wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur pada Allah. Hari ini hari Jumaat bersamaan 28 kan? Bersamaan 28 Mei 2021. Dan malam ni adalah malam 17 Syawal ya. Alhamdulillah. Pengajian pukul 9.30 malam, iaitu kelas pertama untuk tafsir harfiah surah Al-Waqi'ah. Malam ni kita bincangkan ayat 1 hingga ayat 6. InsyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ibu Zainab. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Hana, Ibu Siti Jumarah, Cikgu Saiful, Ibu Bahariah, Ibu Zanita, Ibu Maimunah, Ibu Salwati. Alhamdulillah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk pada malam ni surah Al-Waqi'ah ya. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, bila kita kata surah Makkiyah, maksudnya, ulang balik ibu ayah. Surah Makkiyah maknanya apa? Surah yang apa? Tulis ya ibu ayah. Diturunkan sebelum hijrah, betul ibu, diturunkan sebelum hijrah, dan kebanyakan masa sebelum hijrah diturunkan di kota Mekah. Pasal tu dipanggil surah Makkiyah, bukan kerana turun di Mekah, kerana diturunkan sebelum hijrah. Cuma sebelum hijrah itu kebanyakan masa baginda Nabi SAW adalah di Mekah, maka dipanggil surah Makkiyah. Bukan pasal turun kat Mekah, tetapi kerana turun sebelum hijrah. Kenapa dipanggil surah Al-Waqi'ah? Kerana liftitahiha biqaulihi ta'ala idza waqa'atil waqi'ah, kerana surah ini dimulakan dengan firman Allah Ta'ala idza waqa'atil waqi'ah. Ada kalimah Al-Waqi'ah dekat situ. Bermakna surah ini dimulakan dengan kalimah, ayat pertama ada kalimah Al-Waqi'ah. Maka dijadikan ia sebagai nama surah, surah Al-Waqi'ah. Okey. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok pula pada kelebihan fadilat surah Al-Waqi'ah. Kita sebut sebahagian fadilat saja ya, insya-Allah. Waradat ahaditsu fi fadli hadhihi surati minha akhraja al-hafiz Abu Ya'la wa Ibnu Asakir an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin
lam tusibhu faqatun abadan. Wa fi riwayatin fi kulli lailatin. Okey. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka dia tidak ditimpa kefakiran, tidak ditimpa kemiskinan selama-lamanya. InsyaAllah ya. Faqah maksudnya kemiskinan. Okey, saya confirmkan balik. Takut saya silap. Faqah ni maksudnya kemiskinan. Saya tengok sekejap ya. Confirmkan sikit. Sekejap ya. Okey, yang saya tahu faqah ni kemiskinan, tapi tiba-tiba saya nak tengok balik kat kamus. Betul lah, kemiskinan ataupun kefakiran, betul. Kemiskinan ataupun kefakiran. Tujuan saya confirm balik, takut saya tersilap. Okey. Jadi barang siapa baca surah Waqiah setiap malam, maka akan terelak daripada tertimpa kemiskinan ya. Wa fi riwayatin fi kulli lailatin, pada setiap malam ya. Okey. Satu lagi hadis, akhraja Ibnu Mardawih an Anasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala suratul waqi'ati suratul ghina. Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Faqra'uha, maka bacalah surah ini. Wa'allimuha auladakum, dan ajarlah anak-anak kalian baca surah Al-Waqiah. Wa akhraja ad-Dailami anhu marfu'an, allimu nisa'akum surata Al-Waqi'ati fa innaha suratul ghina. Ajarlah isteri-isteri kamu surah Al-Waqiah, kerana ia adalah surah kekayaan. Surah Al-Ghina, surah kekayaan, surah kaya. Bukan kita baca untuk jadi kaya, tapi insya-Allah bila kita baca ni, Allah Ta'ala pelihara kita daripada kefakiran. Jadi kelebihan surah Al-Waqiah, ibu dah nampak dah? Okey, ibu yang satu kisah ya, guru saya Maulana Ali Syarif Taling hafizallahu Ta'ala, yang saya kata sekarang Allah uji dah 2 tahun kena stroke tu. Ibu ayah saya ingat masa tu saya tahun 4, kita belajar hadis Riyadhus Salihin. Masa tu ustaz dalam keadaan dia nak keluar berdakwah di negeri Eropah dengan tujuan dakwah lah. Tapi masa tu Allah Ta'ala uji keperluan agak terhad lah untuk ditinggalkan pada isteri dia, pada keluarga sebelum dia bertolak. Sebelum pergi keluar jalan Allah Ta'ala ni, keluar berdakwah ni ke negara jauh tu, dia kena pastikan untuk keluarga cukup bekal semua baru boleh, kalau tak boleh. Okey, jadi dia minta kami ni, para pelajar ni, tiap-tiap kali kelas baca surah Waqiah. Habis hadis, sebelum ustaz keluar, minta kita baca surah Waqiah ramai-ramai. Lepas tu doa, ustaz doa nangis-nangis selama 3 hari berturut-turut. Saya dipahamkan, dia sampaikan pada saya, pada lepas hari ketiga tu, ada orang datang rumah ustaz, kata ini ustaz ada orang bagi duit zakat. Dan pergi balik ada balance lagi. Pergi ke negara Eropah tambang semua, balik ada lagi balance tu. Cukup untuk keluarga semua. Nampak tak Allah Ta'ala janji, pasti Allah Ta'ala tunaikan. Kita yakin tak yakin saja. Ini janji Nabi SAW. Boleh ibu ayah menjelas tak kelebihan surah Waqiah? Jelas tak ibu ayah, boleh komen? Kelebihan dia tadi? Jelas ya ibu ayah? Ada tak ibu ayah yang memang istiqamah hari-hari amal surah Waqiah? Ada tak? Biasa kita hari-hari kita amalkan surah As-Sajdah, surah Al-Mulk kan sebelum tidur. Ada tak ibu ayah tiap-tiap malam amal surah Waqiah? Ada tak? Kalau ada, tak nak beritahu pun tak apa. Kalau ada nak beritahu pun boleh, tak nak beritahu pun tak apa. Kalau siapa nak amal boleh amalkan. Ada ibu Bahariah ada ya. Bagus. Siapa nak amal boleh amal insya-Allah. Ibu Jasmina pun ada, alhamdulillah. Bagus. Okey, insya-Allah murah rezeki. Insya-Allah. Kita masuk pada ayat pertama hingga 6 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa
فكانت هباء منبثا صدق الله العظيم. Iza apabila, iza tu apabila, waqa'at. Ibu ayah nak tanya ibu ayah, waqa'at itu muzakkar ke muannas? Fi'il madhi kan? Tapi dia untuk muzakkar ke muannas tu ibu ayah? Waqa'at. Asalnya waqa'at. Dia sama jadi waqa'atil waqi'ah. Asalnya waqa'at. Itu fi'il madhi, past tense. Untuk muzakkar ke muannas? Ibu ayah, untuk muzakkar ke muannas? Muannas, betul, untuk muannas. Kenapa? Kerana fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il pada waqa'at? Al-waqi'atu fa'il dia. Al-waqi'atu jadi fa'il dia. Cuba saya nak tanya ibu ayah. Ibu ayah, kiamat al-waqi'ah tu maksudnya hari kiamat lah. Nanti kita terangkan kenapa dipanggil al-waqi'ah. Cuma nak tanya ibu ayah, kiamat dah berlaku ke belum? Ibu ayah, hari kiamat dah berlaku ke belum? Pastinya belum berlaku. Tapi fi'il madhi, sebut pun fi'il madhi, past tense, untuk past maksudnya apa? Past tense untuk dah berlaku ke akan berlaku, untuk past. Fi'il madhi. Fi'il madhi untuk telah ke, sedang ke akan, telah berlaku. Fi'il madhi untuk telah berlaku. Padahal kiamat tak berlaku lagi. Kiamat belum berlaku, kiamat akan datang, tapi Allah gunakan fi'il madhi. Jadi kita belajar selama ni betul ke salah? Takut timbul persoalan pula. Jadi kena tahu. Ibu ayah apabila Allah Ta'ala menggunakan, ni kena faham betul ibu ayah. Apabila Allah Ta'ala menggunakan fi'il madhi untuk menunjukkan perkara yang akan berlaku, maknanya ia pasti berlaku. Ia pasti berlaku. Maksudnya benda tu tak berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala guna fi'il madhi. Sirah ataupun bentuk fi'il madhi untuk menerangkan satu perkara yang akan berlaku, maka benda itu pasti berlaku, jangan ragu. Pasti akan berlaku. Saya ulang balik, bila digunakan fi'il madhi untuk satu perbuatan, satu perkara yang akan berlaku, sepatutnya gunakan fi'il mudhari' kita belajar. Tapi Allah gunakan, uslub Quran ni Allah gunakan fi'il madhi untuk perkara yang akan berlaku, maksudnya benda itu pasti akan berlaku. Jelas ya? Okey. Apabila berlaku al-waqi'ah. Al-waqi'ah maksudnya hari kiamat. Kenapa dipanggil al-waqi'ah? Dalam ibu ayah, dalam bahasa Melayu kita sebut, ini adalah perkara yang realiti. Secara realitinya, bila kata realiti, benda itu pasti berlaku ke? Sedang berlaku depan mata kita. Benda ini adalah benda yang real, realiti. Jadi ibu ayah, realiti dalam bahasa Arab dipanggil perkara yang sedang berlaku, yang sedang berlaku depan mata kita dipanggil waqi'. Waqi'. Jadi, idza waqa'at al-waqi'ah, al-waqi' perkara yang berlaku, al-waqi' reality. Al-waqi' reality. Tapi sekarang ni apa perbezaan sekarang ni? Saya sebut tadi al-waqi' reality. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, ibu ayah? Ada apa ditambah? Apa ditambah pada kalimah al-waqi' sekarang? Ditambah? Ibu ayah tambah apa? Tambah alif lam tu tak apa, alif lam tak ada masalah. Alif lam tak ada masalah. Tambah apa? Cuba tengok. Betul-betul. Pakcik Wahab, ibu-ibu lain. Tambah apa di belakang? Tambah ta marbutah. Tambah ta marbutah di belakang kan? Okey. Tambah ta marbutah. Apa tujuan tambah ta marbutah? Okey. Dalam satu hadis Nabi beritahu, innallaha yuhibbu 'abdan idza akala aklatan fayahmidahu 'alaiha. Marbutah tak? Ya ibu. Apa ibu? Marbutah. Ya, Ibu Zainab. Okey, Ibu Zainab tak perlu komen pasal Ibu Zainab tak boleh nak tulis kan? Pasal bila saya cakap ibu cakap nanti dia jadi terganggu sikit. Tak apa, Ibu Zainab tak payah komen. Kecuali kalau Ibu Zainab dapat tulis ibu ya. Boleh ibu? Kalau ibu nak komen tulis. Ibu tak dapat tulis tak apa, tak payah komen. Pasal nanti saya bila tu saya terlupa nanti. Sorry ibu ya. Semua ibu-ibu yang tak dapat tulis, tak apa, tak payah komen suara. Tengok sajalah insya-Allah ya. Okey. Kecuali kalau saya minta. Sorry ibu ya, saya lupa apa tadi? Saya cakap apa tadi? Ta marbutah. Sorry ibu ya.
Al-waqi'atu, apa tujuan hadis tadi? Wa idza syariba syurbatan fayahmidahu 'alaiha. Allah Ta'ala suka satu orang hamba bila dia makan satu suapan aklatan. Iza akala, dia makan aklatan, satu suapan, fayahmidahu 'alaiha, maka dia puji Allah. Maka ibu kita makan, bismillah, makan satu suap, kita kunyah, telan, alhamdulillah. Ambil lagi suap lain, bismillah, telan, kunyah, telan, alhamdulillah. Allah Ta'ala suka setiap kali suapan, setiap kali tegukan, setiap teguk, maka baca puji Allah Ta'ala di atasnya. Hadis tadi, iza akala aklatan dengan ta marbutah. Apa tujuannya? Tujuannya memberi makna marrah sekali. Jadi di sini iza nak beritahu apa ibu ya? Al-waqi'ah berlaku berapa kali ni? Kiamat ni. Dia pasti berlaku sekali, tu terus berlaku. Maksudnya berlakunya hari kiamat tu ibu ya, sekali je. Sekali tu hancur habis. Tiupan sangkakala ada 2 kali, tapi kiamat tu berlaku sekali. Habis semua hancur, tak ada apa yang baki dah. Boleh buayah ya, habis semua hancur. Okey, saya ulang balik. Jadi al-waqi'ah tu ada tamar butah untuk memberi makna sekali saja benda tu berlaku. Iza waqa'atil waqi'ah. Saya bacakan tafsiran dia. Iza hadasat al-qiyamah, apabila berlaku hari kiamat, sammaha waqi'atan. Allah Ta'ala menamakan hari kiamat sebagai waqi'ah ditahaqquqi wuqu'iha, kerana pasti berlakunya hari kiamat. Macam saya kata tadi, al-waqi'ah maksudnya reality, pasti berlaku. Ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kazibah. Laisa, tidaklah, liwaqa'atiha, tidaklah, liwaqa'atiha. Waqa'ah, berlakunya, tidaklah untuk berlakunya ha tu kiamat tadi, al-waqi'ah tadi, tidaklah untuk berlakunya kiamat tadi kazibah, sebarang pendustaan. Sebarang pendustaan, ataupun tak ada orang yang boleh mendustakan. Tidak ada satu jiwa pun yang boleh mendustakan berlakunya hari kiamat. Ibu ayah kita semua pasti akan mati. Saya dan ibu ayah pasti akan mati. Saya nak tanya ibu ayah, siapa antara ibu ayah sini dah bersedia dah nak mati? Kalau mati malam ni dah bersedia dah, ada tak? Yang dah bersedia nak mati malam ni. Saya sendiri pun takut tak bersedia lagi. Banyak lagi tak taubat lagi, dosa banyak lagi. Zaman jahiliah dulu, Masya Allah, tabarakallah, ibu ayah kan. Banyak dosa yang kita buat. Yang taubat pun belum sungguh-sungguh taubat lagi. Kita pun bukan takut mati, tapi kita rasa macam tak bersedia lagi lah. Tapi yang pasti kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi ada siapa-siapa tak boleh lari ibu ya? Ainal mafar, di manakah tempat nak lari hari itu? Tak ada tempat lari. Jadi laisa liwaqa'atiha, tidaklah pada berlakunya hari kiamat itu kazibah, sebarang pendusta. Apa terjemah kazibah Quran terjemah ibu ya? Boleh tulis tak apa terjemah kazibah dalam Quran terjemah ibu ya? Mungkin terjemahnya pendusta ataupun yang mendustakan. Apa terjemah dia? Dapat mendustakan. Maksudnya kazibah tak ada satu jiwa pun yang dapat mendustakan. Yang lain? Mendustakan, didustakan. Okey. Dapat didustakan, disangkal. Okey. Jadi boya ada terjemah mendustakan. Kalau yang terjemah disangkal ke didustakan itu terjemah untuk mudahkan faham. Pasal kalau terjemah mula dengan di itu terjemah untuk isim maf'ul ataupun fi'il majhul. Tetapi di sini diterjemah dengan disangkal, didustakan untuk mudah faham. Terjemah yang lebih tepat adalah mendustakan ataupun berdusta. Jelas ya? Jadi pada hari itu laisa liwaqa'atiha, tidaklah pada berlakunya hari kiamat itu kazibah, satu jiwa pun yang dapat mendustakan berlakunya kiamat. Tafsiran dia, kazibah maksudnya kizbun au nafsun kazibah. Tidak ada pendustaan ataupun tak ada jiwa yang dapat mendustakan. Bi'an tanfiha hina taqa'u kama tukadzibu al'an fid dunya. Bi'an tunafiha
kamu semua wahai orang-orang kafir tak dapat menafikan berlakunya hari kiamat hina yaqa'u, hina taqa'u, ketika mana ia berlaku. Ibu ayah, ketika mana kiamat berlaku, tak ada satu orang pun dekat dunia ni tak boleh nafikan. Semua orang akan terlipat, hatta dia lari sampai ke bintang sekalipun, bintang pun hancur. Bintang pun hancur, langit semua hancur. Langit itu, ibu ayah, langit itu dia macam bumbung. Langit itu akan dilipat oleh Allah Ta'ala. Bila langit dilipat, bintang-bintang yang bertaburan atas langit yang kita belajar pagi tadi sebagai masabih, sebagai pelita-pelita. Ibu ayah, pelita nak sangkut dekat rumah kena ada bumbung tak? Pelita nak sangkut kat rumah kena ada bumbung. Ni bumbung. Bumbung dah tak ada, nak sangkut pelita macam mana? Jadi langit dah tak ada, nak bintang tak ada tempat bergantung. Walaupun tak ada tali, tapi bintang tu Allah gantungkan dekat langit sebagai perhiasan. Jadi manusia nak lari kat bumi ni dah hancur, nak lari mana? Lari bintang. Ada kajian, bukan kajian, ada satu golongan manusia yang dah daftar nak duduk kat Marikh. Perasan tak? Ada tak pernah saya bagi tahu? Ada manusia-manusia dekat dunia ni dah 100 orang kot. Indonesia ada seorang daftar, Malaysia tak ada kot. Daftar nak duduk dekat planet Marikh. Kata kerana planet Marikh dia ada sifat-sifat permukaan, keadaan yang lebih kurang sama macam dekat bumi, ada kan? Jadi ibu ayah, nasib baiklah kita ni Islam, kita ada iman. Kita tak diperbodohkan macam tu. Kesian, ibu ayah kesian tak tengok orang-orang yang tak percaya pada Allah Ta'ala ni. Tak percaya pada hari kiamat. Diperbodohkan sampai macam tu sekali. Syukur sangat kita ni Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, kenal Tuhan kita yang macam mana. Kenal Allah Ta'ala. Allah bagi hidayah pada kita belajar surah-surah ini untuk kenal Allah Ta'ala, ibu ayah. Syukur ke tak syukur ibu ayah? Sekarang ni, pukul 9.50 malam ni, syukur ke tak syukur ibu ayah sedang ikuti pengajian? Kita syukur sangat. Saya pun syukur sangat kerana kita sendiri pun berhajat. Saya cakap ni, bukan saya cakap pada ibu ayah, saya cakap ni, saya berhajat untuk amal sendiri ni. Saya sampaikan pada ibu ayah, saya sendiri yang nak amal ni. InsyaAllah ibu ayah, kita syukur sangat. Alhamdulillah. Kemudian, sebagaimana kamu dustakan kat dunia. Dekat dunia kamu dustakan adanya hari kiamat. Sekarang hari kiamat tu dah datang betul. Wahai orang kafir, kamu nak dustakan macam mana? Dulu masa kat dunia, kamu duk hina Nabi, hina Rasul, hina pada ulama' yang menyampaikan kebenaran, kamu hina pada pendakwah. Orang-orang dakwah datang rumah kamu, kamu halau. Saya pernah kena halau ibu ayah. Pergi kat satu tempat, bagi salam baik, dia bagi salam, jemaah saya. Tiba-tiba, okey, kejap. Dia keluar bawa barang. Nampak ni? Balik. Oh, pergi pegang barang. Ada pula kita pergi satu masjid. Pengurus masjid kata, kita ni, surau masjid kita ni telah didatangi oleh orang-orang jahil ni. Yang datang nak berdakwah kat tempat kita. Orang-orang jahil. Memanglah saya jahil, tak apa. Tapi janganlah hina macam tu. Sedih rasa. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala menangis masa tu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tak apalah. Itu orang, tapi kalau orang-orang kafir yang tolak beriman pada Allah, tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada hari kiamat, hari itu dia orang akan menyesal. Pasal apa? Rupanya laisa liwaqa'atiha kadzibah, tak ada seorang pun pada hari itu kadzibah yang boleh mendustakan berlakunya hari kiamat. Dah depan mata betul-betul. Khafidatun rafi'ah. Khafidatun rafi'ah. Ibu ayah. Cik. Khafidah ni daripada khafadha. Khafadha. Ibu ayah, selain nama lain bagi huruf jar, saya pun pernah belajar. Huruf jar, kita belajar huruf jar kan? Apa nama lain dia? Siapa tahu nama lain bagi huruf jar? Huruf apa? Nama lain bagi huruf jar adalah huruf khafad. Takut dia tak pernah belajar. Okey, tak bisa tulis. Huruf khafad. Siapa pernah dengar huruf khafad? Huruf khafad ni huruf jar lah. Okey. Ibu ayah, secara paling asas kalau jar, baris paling asas untuk jar baris apa ibu ayah? Untuk i'rab jar, baris paling asas baris apa? Yang paling biasa lah untuk jar. Bawah. Okey. Biasanya baris untuk jar ni adalah baris bawah. Betul Kak Ana ya? Baris bawah. Ibu ayah, biasanya mulia tu yang atas ke yang bawah? Biasanya kemuliaan itu berada di atas ke berada di bawah? Biasanya kemuliaan berada di atas. Bawah menunjukkan apa? Biasanya bawah menunjukkan kehinaan. Maka apa maksud khafidah? Khafidatun maksudnya pada hari itu, khafidatun itu adalah hari yang merendahkan.
Khafidatun yang merendahkan. Jadi cuba tengok apa terjemah ibu ayah. Khafidatun, apa terjemah dia? Apa terjemah khafidatun ayat 3? Nampak tak? Yang merendahkan. Yang merendahkan. Padahal itu adalah hari yang merendahkan. Apa yang merendahkan? Kejap lagi kita bincang dalam tafsir. Bagus. Umi Nurida boleh tulis dalam Jawi. Bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Umi Nurida pun memang guru sekolah agama. Siapa boleh tulis Jawi macam Ibu Nurida, bagus. Masya Allah. Umi Nurida, bagus. Siapa yang tak dapat tulis Rumi pun tak apa. Kita belajar masing-masing lah, insyaAllah ya. Jadi, Rafi'ah ni isim fa'il. Khafidah pun isim fa'il. Rafi'ah pun isim fa'il. Mu'annas. Rafi'ah. Orang kata duduk nama kulut kan. Nama Rafi'ah pakai PA tu kan. Tak kisah je. Rafi'ah tu nama yang besar ibu ya. Nama Arab, nama yang mulia. Rafi'ah maksudnya yang meninggikan. Rafi'ah boleh terjemah yang tinggi ataupun yang meninggikan. Di sini sesuai terjemah Rafi'ah yang meninggikan. Ibu ayah, kalau kita dalam majlis, saya dalam tempat kosong, saya isi tempat kosong, kesyukuran. Saya isi tempat kosong, kesyukuran. Apa isi tempat kosong tu biasanya? Biasanya kita sebut apa dalam tempat kosong tu? Saya tempat kosong, bagus ke anak. Merafakkan. Itulah, rafak tu bahasa Arab rupanya. Mengangkat. Saya mengangkat, saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Saya mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran. Siapa baru tahu rafak tu maksudnya mengangkat? Selama ni kita sebut, itu eja betul, merafakkan. Ibu ayah, siapa baru tahu rafak tu maksudnya angkat? Selama ni kita sebut dalam ucapan majlis ke apa ke, saya merafakkan. Ingatkan merafakkan tu hebatlah, rupanya bahasa Arab. Masya Allah. Kena maknanya merafakkan, saya mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran. Itulah. Siapa bisa jadi fesi apa? MC di sini. Mungkin ada yang bisa jadi MC ke masa kerja dulu kan. Merafakkan itu maksudnya mengangkat. Biasa berucap ke kan? Mengangkat ya, merafakkan. Okey. Jadi baru baca tafsir dia, dah faham khafidah tu daripada khafadah maksudnya rendah, bawah ataupun rendah. Jadi khafidah merendahkan. Rafi'ah daripada makna angkat, merafakkan, mengangkat. Jadi rafi'atun mengangkat. Yang mengangkat apa? Tahfadhu qauman wa tarfa'u akharin. Maksudnya hari itu hari akan merendahkan satu kaum dan mengangkat satu kaum yang lain. Bidukhulihim an-nar wa dukhulihim al-jannah. Dengan ada satu kaum yang Allah Ta'ala merendahkan mereka dengan masuk neraka. Ada satu kaum yang Allah Ta'ala tinggikan mereka dengan masuk syurga. Jadi boya, kemuliaan manusia ni, puncak kejayaan manusia ni bila dekat dunia ke? Ibu ayah, anak-anak dapat straight A itu berjaya pada hakikat ke? Baguslah, Alhamdulillah, bagus. Straight A bagus, Alhamdulillah. Kita syukur sangat, bergembira. Anak ibu ayah jadi doktor, jadi orang berkhidmat pada masyarakat, itu bagus. Tapi ibu ayah, kejayaan sebenar adalah selamat daripada neraka Allah dan masuk syurga. Itu kejayaan yang sebenar. Satu orang kat dunia ni, ibu ayah nampak dia tukang angkut sampah. Lalu kita hina dia. Alah, ni orang tak berjaya, kau jangan jadi macam dia. Orang yang sama pengangkut sampah tu tiap-tiap malam pukul 2 pagi menangis-nangis pada Allah, ya Allah, aku rindu pada Engkau ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Aku syukur apa Engkau uji aku ya Allah. Ibu ayah, orang macam ni jauh lebih mulia daripada kita. Yang kita yang perasan, handsome, cantik, baju smart, kerja, gaji mahal, kereta hebat, rumah hebat, rumah Masya Allah tersegap indah. Tapi dalam hati kita tak yakin pada Allah, amal tak jaga. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya orang macam ni, wal'ayazubillah, takut akhirat Allah Ta'ala merendahkan dia. Di dunia dia angkat tinggi-tinggi, rupanya di akhirat Allah Ta'ala rendahkan dia. Satu orang pula, di dunia dia rendahkan, tapi akhirat Allah Ta'ala tinggikan dia. Jadi hari itu, khafidatun rafi'atun. Jelas ya? Alhamdulillah. Okey. Ya. Iza rujjatil ardu rajja. Iza rujjatil ardu rajja. Okey. Iza apabila rujjat. Apa dia rujjat? Rujjat ni
fi'il madhi majhul daripada rajja. Rajja rajja apa ni fi'il madhi apa nama majhul? Lupa saya. Saya tak gunakan kata penghubung. Maksudnya apa Ibu Izzah? Fi'il madhi ma'ruf, rajja fi'il madhi ma'ruf, rujja fi'il madhi majhul. Yang Ibu Izzah, ayat tak guna kata penghubung macam mana Ibu Izzah? Boleh terangkan pada saya sekejap? Boleh unmute? Saya tak faham. Ibu Izzah dah mulakan ni, saya kena tanya. Saya tak faham. Yang meninggikan, kalau rendahkan, dia tak gunakan Ibu betul-betul Ibu cuba. yang meninggikan. Tak dengar tak? Dia betul-betul Ibu. Cuba Ibu ulang balik. Penggunaan ayat yang merendahkan, yang meninggikan. Tak guna macam kita cakap Melayu kan, yang merendahkan ataupun okey. Pada ayat yang nombor. Tak ada. Dia tak perlu ada benda tu. Tak perlu ada. Dia boleh jadi khafidatun tu kita boleh kata khabar pertama, khabar awal kepada mubtada mahzuf. Rafi'atun boleh kata khabar yang kedua kepada mubtada mahzuf. Tapi saya tak bincang lah. Saya tak bincang. Cuma bagus Ibu tanya tu pasal untuk kefahaman Ibu. Khafidatun tu boleh jadi khabar pertama pada mubtada mahzuf. Iaitu al-waqi'atu khafidatun. Hari al-waqi'ah itu adalah hari yang khafidah yang merendahkan, rafi'ah yang meninggikan. Boleh jadi khafidah tu khabar pertama, rafi'ah khabar kedua. Ataupun rafi'ah jadi sifat kepada khafidah macam tu. Boleh Bu ya? Okey. Iza rujjati al-ardu rajja. Ibu ya, iza tu macam syarat lah ya. Rujjat fi'il madhi majhul. Maksudnya apa? Digoncang. Mesti terjemah Ibu mesti ada di. Dia betul tak? Ada di tak? Digoncang ataupun digegar. Betul kan? Digoncangkan. Pasal apa? Rujja itu adalah fi'il madhi majhul. Kalau ma'ruf rajja. Ma'ruf rajja, majhul rujja. Digoncang ya. Okey. Al-ardu. Ibu ya, kenapa digunakan rujjat dengan mu'annas? Kerana kalimah al-ardu adalah mu'annas. Kalimah al-ardu adalah mu'annas. Oleh kerana kalimah al-ardu adalah mu'annas. Mu'annas Ustaz. Mana alamat ta'nisnya? Dah. Ibu ya, orang Arab gunakan al-ardu tu mu'annas. Kalau tahap tinggi lagi kerana isim, kerana bila dia jadi isim tasghirnya jadi uraidah. Tasghirnya jadi uraidah. Apa itu tasghir? Apa tu? Pasal tu saya tak nak terang. Cukup tahu al-ardu itu adalah mu'annas. Maka rujan fi'il madhi majhul, al-ardu akan jadi naib fa'il. Maka oleh kerana dia naib fa'il dia majhul, naib fa'ilnya mu'annas, fi'il pun jadi mu'annas. Digoncang al-ardu bumi, rajja. Nampak rajja tu dia punya masdar asalnya. Masdar. Kat sini kita panggil jadi maf'ul mutlaq. Diulang balik masdar tu daripada fi'il tadi, masdarnya disebut. Apa tujuan? Tujuannya untuk menegaskan. Apabila bumi digoncang, segoncang-goncangnya. Tegas. Segoncang-goncangnya. Betul tak terjemah Ibu ya? Segoncang-goncangnya ataupun sedahsyat-dahsyatnya. Boleh terjemah digoncang segoncang-goncangnya ataupun sedahsyat-dahsyatnya. Apa terjemah rajja? Kalau terjemah Ibu ya, rajja. Betul tak? Segoncang-goncangnya. Ataupun goncangan, bagus. Baca Wahab dengan goncangan yang dahsyat. Goncangan besar. Sekuat-kuat gegaran. Goncangan yang keras. Nampak? Terjemah macam-macam terjemah dia tapi maknanya sama untuk menguatkan makna goncang. Ibu ayah, kalau kita ada satu pokok rambutan itu pokok rambutan, ada seekor gajah datang. Dan gajah tu datang dengan belalai dia, lepas tu dia goncang-goncang pokok tu, tapi buah rambutan tak jatuh. Itu goncangan yang kuat ke tak kuat? Tak kuat. Tapi kalau gajah tu datang, dia goncang sampai buah rambutan semua jatuh, goncangan dia tu kuat ke tak kuat? Pasti kuat. Pasal semua jatuh. Akar pun tercabut dari pokok. Maksudnya dia goncang dengan sangat kuat. Macam tu. Jadi Ibu ayah bayangkan goncangan yang berlaku sangat dahsyat sampai semua jatuh. Bayangkan bintang-bintang jatuh dekat laut, laut yang asalnya air sifatnya memadamkan api, sifatnya pada hari kiamat nanti air itu yang akan jadi asbab
keluarkan api. Seluruh laut berapi. Seluruh laut di serata dunia ni, satu bumi ni, semua laut berapi. Bayangkan ni boy, dahsyat sangat, goncangannya dahsyat. Dahsyat lagi macam mana? Tunggu lepas ni. Tafsiran dia, zulzilat wa hurrikat tahrikan syadidan. Digoncang dan digerakkan bumi ni dengan goncangan yang dahsyat. Yuaddi ila suqutil bina wal jibal, yang menyebabkan kepada semua bangunan akan jatuh dan semua gunung ganang. Semua gunung ganang akan jatuh, akan pecah, akan hancur. Hinggakan ni boy ya, hinggakan tidak ada lagi yang kekal. Tidak ada lagi sebarang binaan ataupun apa saja yang ada atas daratan, habis semua. Habis semua. Yang lain boy ya. Okey. Wabussatil jibalu bassa. Okey, wabusat maksudnya dan dihancurkan. Boleh terjemah busat, dihancurkan. Dia sama juga fi'il madhi majhul. Daripada bassa yabussu. Ni bussa fi'il madhi majhul. Bussa. Kenapa dibaca muannas? Kerana al-jibal adalah jamak taksir. Jamak taksir dikira muannas. Maka al-jibal muannas, jadi naib fa'il kepada busat. Busat itu muannas lah kerana ikut pada naib fa'il dia. Dan dihancurkan. Betul tak terjemah dihancurkan? Dibinasakan ke, dihancurkan ke? Apa terjemahnya boy? Busat. Apa terjemahnya? Busat. Dihancur. Ibu Hashimah, sehancur-hancurnya belakang dia. Busat saja dihancur. Busat dihancur leburkan, betul. Dihancurkan ataupun dihancur leburkan. Ibu ayah, bila kita kata dihancurkan, okey, dihancurkan. Kalau ada, okey, kita tengoklah rumah saudara mara kita dekat Palestin sana yang baru-baru ni perang kan. Nampak tak bila sekali bom tu jatuh bangunan, tengok ibu ayah semua mesti tengok kan, jatuh bangunan tu jatuh. Tapi adakah bangunan tu hancur lebur? Bangunan tu jatuh, hancur, tapi adakah hancur lebur? Beza tak di antara hancur dengan hancur lebur? Ibu ayah, hancur saja. Kalau hancur lebur, bayangkan hancur lebur, ulama beritahu, gunung tu, batu-batu gunung tu yang keras tu, hancur dia macam mana tahu? Hancurnya, dia akan jadi hancur sehancur-hancurnya, halus sehalus-halusnya, lebih halus daripada tepung yang diayak. Ibu ayah, tepung halus dah. Tepung tu dah halus, tapi tepung tu diayak pula. Tepung dah halus, bila diayak, ada tak belen tepung yang tinggal? Bila diayak, yang keluar daripada ayak tu adalah tepung yang betul-betul halus. Itulah ibarat gunung ganang jadi macam tu. Ibu ayah boleh bayang tak? Boleh bayang tak kalau bom kena pada rumah saudara kita kat Palestin, dan lepas daripada bom tu tak nampak langsung bayang-bayang bangunan. Batu-batu yang hancur pun tak ada. Memang habis. Dahsyat ke tak dahsyat bom yang digunakan sampai tak nampak apa dah. Sampai tak nampak, jadi serbuk semua. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tepung, lebih halus daripada tepung. Itulah kehancuran yang sedahsyat-dahsyatnya. Okey. Okey. Wabusat al-jibalu bassa. Maka datang bassa itu sebagai maf'ul mutlak. Masdar kepada busat tadi, masdarnya bassa, datang untuk maf'ul mutlak, untuk menguatkan. Maka terjemahnya akan jadi sehancur-hancurnya. Busat al-jibal, dihancurkan bukit bukau, bassa sehancur-hancurnya. Okey. Last ayat terakhir ya. Fakanat habaan mumbassa. Ya. Ayat ke-6, fakanat, maka adalah dia. Ibu ayah, fakanat fi'il madhi naqis, kanat muannas. Kembali pada apa? Mana isim kanat? Kanat dia fi'il madhi naqis, tidak ada fa'il, dia ada isim. Mana isim dia ibu ayah? Agak-agak. Mana kanat tu muannas? Mana kalimah muannas yang paling sesuai? Cuba tengok terjemahnya. Maka jadilah ia habaan mumbassa. Okey. Habaan, debu-debu, mumbassa yang berserakan. Jadi ibu ayah, apa yang jadi debu tu? Apa yang jadi debu? Fakanat, dan adalah dia.
Nampak? Dia tu mu'annas. Apa kalimah sesuai yang kita jadi debu tu? Ibu ayah cuba. Dekat mana? Gunung, betul. Al-jibal. Baca Wahab tu ni ya. Gunung tadi. Al-jibal, betul. Ustazah Andillah, Umi Nurida, Al-jibal, betul. Al-jibal adalah mu'annas. Maka fakanat adalah ia, iaitu Al-jibal tadi. Habaan yang dikhobar pada dia. Habaan menjadi habaan seperti debu-debu. Apa terjemah habaan ibu ayah? Apa terjemah habaan? Debu-debu. Ibu nampak tak debu? Rumah kita banyak debu tapi nampak tak debu berterbangan? Kecuali kalau kena pada matahari nampak debu-debu, banyak debu. Kan? Bergerak secara rawak debu-debu tu kan. Jadi ibu ya, kalau mata kasar kita nampak tak debu-debu ni? Nampak tak banyak debu di tengah berterbangan pada kita? Tak nampak. Bayangkan ibu ya, dia punya hancur tu sampai jadi debu, tak nampak. Tapi kalau debu tu banyak sangat, boleh nampak tak? Debu tu banyak. Debu-debu, ribut pasir berdebu. Kan? Kalau banyak nampaklah. Mun basah yang berserakan. Jadi ibu ya, daripada jauh orang nampak pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari akhir dunia ni, hari dunia yang terakhir sekali sebelum berlakunya kiamat, pada hari terakhir sekali riwayat dunia ni, orang-orang kafir yang tinggal kat dunia, yang tinggal adalah orang kafir saja. Orang beriman Allah Taala dah matikan sebelum tu. Allah hantarkan bayu lembut dan mematikan semua orang beriman. Yang tinggal hanya orang kafir dekat dunia, langsung tak ada ucap Allah, Allah pun tak ada. Kaabah semua, Mekah tu dah tak ada apa dah. Yang dah tak ada makna dah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, daripada jauh orang kafir nampak macam bukit. Nampak macam bukit tapi dia bergerak. Nampak macam bukit, gunung tapi bergerak. Rupanya bukan gunung lagi dah. Itu adalah debu-debu gunung tadi, tapi kerana banyak sangat, pasal gunung yang hancur, banyak sangat nampak macam gunung tu bergerak. Padahal dah bukan gunung dah. Itu hanya debu saja. Tapi banyak dari jauh nampak macam gunung. Ibu ayah nampak. Baru 6 ayat, macam surah Waqiah. Ibu ayah rasa tak nampak, takut tak? Gerun tak? Pada hari kiamat. Gerun tak keadaan pada hari kiamat nanti? Hari terakhir dunia. Gerun tak ibu ayah? Setakat ni kita nampak gerun. Gerun sangat-sangat. Pasal tu penting ibu ayah kena belajar tafsir harfiah dia. Tafsir dia. Secara harfiah, bukan belajar terjemah saja. Kita kena tahu kenapa Allah gunakan kalimah sekian. Barulah kita baca Quran ada tadabbur. Barulah kita baca Quran, kita dapat menghayati insya-Allah. Okey ibu ayah. Kenapa dia bagi tadabbur sikit? Kenapa dia bagi tadabbur daripada dalbara? Dalbara tu maksudnya bukan dubur. Dalbara tu memang dubur tu kita yang faham lain. Dubur tu kalau manusia belakang ni betul lah. Dubur tu maksudnya alat belakang. Tapi dubur bahasa Arab maksudnya belakang selepas punya. Cuma kalau tadabbara maksudnya apa kena mengena dengan belakang. Maksudnya lepas kita belajar, kita tadabbur, lepas di belakang, di balik daripada kita tadabbur dapat apa? Dapat takut pada Allah. Itu tadabbur. Tujuan tadabbur dapat apa lepas tu? Baca Quran dengan tadabbur, lepas baca Quran dengan tadabbur, apa kita dapat lepas tu? Itu tadabbur. Bukan baca Quran dengan tadabbur, kononnya tadabbur, tapi lepas tu sama je tak ada apa pun. Itu bukan tadabbur, itu baca saja. Tadabbur dengan menghayati, lepas daripada itu, kita tahu kehendak ayat tu, lalu kita amalkan. Saya cakap ni untuk diri saya, ibu ayah ya, saya dulu. Ibu ayah kalau dapat manfaat, ambillah dan sampaikan insya-Allah. Dekat itu saja untuk tafsir harfiah surah Waqiah untuk hari ini. Kita sambung akan datang insya-Allah kita hari Khamis dan Jumaat ya. Setiap Khamis dan Jumaat insya-Allah. Okey? Betul. Lepas tu ibu ayah pukul 10.30 kerang, saya ada praktikal bahasa Arab gaya pondok untuk baca kitab Arab tak ada baris. Yang akan membaca adalah salah seorang pelajar yang masih muda umur 17 tahun yang minta saya bantu. Dia daripada pondok di Indonesia itu, dia daripada Sungai Petani lah, belajar Indonesia 2 tahun dan minta saya bantu supaya dia persediaan. Dia muda lagi 17 tahun tapi bagus dah, Masya Allah cara cakap Arabnya semua. Jadi ini kita kena bantu, saya kena bantu. Jadi siapa nak tengok bagaimana cara pengajian, cara baca kitab gaya pondok, pukul 10.30 malam. Sekarang insya-Allah boleh join. Tapi ibu ayah tak perlu ni lah, tak perlu komen apalah. Biar saya dengan pelajar tu saja insya-Allah. Kecuali kalau saya tanyalah, ya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.